Hello guys, Assalamualaikum. Apa khabar korang? Welcome back to my channel. Okey, aku harap sangat korang berada dalam keadaan sihat. Walaupun keadaan masih belum reda lagi pandemik COVID ni, tapi kita masih tetap boleh sama-sama jaga diri, jaga SOP. Dan pada kali ni guys, aku nak kongsikan dengan korang sebuah kisah yang bagi aku pelik sikit. Tentang seorang jiran yang puaka. Tiffany Cole, iaitu seorang gadis yang berusia 23 tahun ni, dia tinggal bersama ayah dia dan mereka ni hidup dalam keadaan bahagia lah. Mereka juga berjiran dengan pasangan warga emas, iaitu Reggie Sumner dan juga Carol Sumner yang sangat baik hati. Mereka memang merupakan seorang jiran yang prihatin terhadap jiran yang lain. Setelah Tiffany ni dia kehilangan ayah dia, so pasangan Sumners ni, diorang memang tak tinggalkan Tiffany. Diorang memang hari-hari akan datang bawa makanan, akan pujuk Tiffany sebab diorang tahu Tiffany ni dia memang rapat dengan ayah dia. Mereka ni pasangan warga emas yang memang dah bersara. Diorang nak jual rumah diorang yang diorang tinggal bersebelahan dengan Tiffany ni dan diorang nak duduk di tempat lain, iaitu rumah baru yang diorang beli. Yelah, kalau kita kan, kita tak adalah nak kena fikir pasal Tiffany tu sebab Tiffany tu hanya jiran, bukannya keluarga kita. Tapi memandangkan dua orang ni, diorang memang sangat baik. So, diorang pun tinggalkanlah kereta diorang ni untuk dibawa oleh Tiffany. Bila pasangan ni dah berpindah, Tiffany pun dia buatlah cara hidup dia. Setelah kematian ayah dia, dia ni dah mula berubah sikap. Maksudnya dia dah bergaul dengan orang-orang yang jahat, mula minum, arak, dadah, mencuri sikit-sikit. Dan di situlah dia diperkenalkan dengan seorang lelaki yang bernama Michael Jackson. Tapi bukan Michael Jackson tu Michael Jackson lain. Seorang lelaki yang bernama Michael Jackson juga merupakan pencuri, penagih dadah dan macam-macam lagi aktiviti haram yang lain yang dia telah lakukan. Tiffany ni dia mula rasa suka pada Michael dan akhirnya dia orang menjalinkan hubungan cinta. Jadi start daripada situlah perangai Tiffany ni makin menjadi-jadi dan aku boleh katakan pasangan ni memang couple from hell. Diorang ni memang kategori memang sosiopat lah, memang sosiopat gila. Bila diorang nak duit, diorang memang tak akan kerja ke apa ke takkan. So diorang akan gunakan cara yang lebih mudah untuk dapatkan duit. Apa dia lagi? Mencuri, merompak, itu je lah. Jadi sampai satu masa, bila diorang perlukan duit, Tiffany ni tiba-tiba teringat akan tawaran pasangan Sumners tadi, tu Reggie dan Carol. So dia pun bagi tahulah Michael, cakap dia ada kenal seorang pasangan warga emas yang sudah tentu-tentunya dapat memberikan lubuk emas kepada mereka. Jadi diorang pun pergilah ke Florida, iaitu tempat di mana pasangan warga emas itu berpindah. Bila diorang sampai kat sana, diorang ni disambut dengan sangat baik. Carol dan Reggie ni sangat happy, sangat-sangat menerima kedatangan Tiffany ni yang diorang anggap seperti anak mereka sendiri. Diorang dibenarkan tinggal selama beberapa hari di rumah mereka. Niat Tiffany tu bukan untuk melawat ke, niat dia hanyalah untuk melakukan survey. Senang dia nak rompak nanti, senang dia nak buat apa-apa plan nanti. So dekat situlah dia dapat tahu bahawa pasangan ni mempunyai duit yang banyak. Diorang ada credit card, diorang ada ATM card dan yang paling penting sekali, Reggie ni dia mempunyai coin collection, koleksi emas, duit emas yang banyak tu. Kalau jual tu berapa dapat tu? Tambah menggilalah Michael dengan Tiffany ni melihatkan kekayaan yang mereka bakal miliki kalau diorang dapat rompak keluarga ni. Setelah kunjungan diorang ke Florida, tempat di mana Carol dan Reggie tinggal, diorang pun mulalah berkira-kira untuk melakukan perancangan. Diorang nak start daripada mana, dia nak buat apa seterusnya. Of course lah, diorang memang tak akan buat kerja antara diorang saja. Telah memanggil dua orang kawan diorang yang bernama Alan Wade untuk sama-sama melakukan apa yang telah dirancangkan oleh diorang. Beberapa hari sebelum diorang merancang untuk menculik pasangan Sumners ni, diorang pergi ke satu tempat untuk gali lubang yang sangat besar. Lubang. Nak buat apa tu? Yang pertama yang diorang akan buat ialah diorang suruh Alan Wade dan juga Bruce Nixon ni untuk pergi ketuk pintu di rumah Reggie Sumner ni.
Alan dan juga Bruce ni pun pergilah ke rumah diorang. Diorang ketuk pintu, akhirnya Carol pun keluar dan diorang berpura-pura kepada Carol ni kereta diorang rosak, so diorang nak gunakan telefon yang ada dekat dalam. Carol yang baik hati ni, dia of course lah dia memang akan bagi masuk. Come on in, dia cakap, come on in. Okay, memang susah lah kan, I akan tolong you, macam tu lah. So bila dia buka pintu tu, orang terus menekuk mulut Carol ni, mengikat Carol dan Reggie. Korang bayangkanlah orang tua, orang yang memang lemah, warga emas. Macam manalah dia orang nak melawan. Dia orang dah kena pukul apa semua, dah lemah. Dia orang pun diikat dan mulut dia orang ditutup. Jadi keempat-empat orang ni pun menjalankanlah apa yang dia orang nak sama ni. Dia orang pergi cari-cari mana ATM, mana credit card. Habis semua duit-duit yang ada, semua dia orang rompak. Tanpa rasa simpati sedikit pun, Tiffany ni dia hanya tengok saja apa yang telah dilakukan kepada warga emas ni. Walaupun diorang ni memang dah cukup baik dengan Tiffany. Memang support dia daripada awal. Sampai hati kau buat macam tu. So diorang pun letakkanlah mangsa ni ke dalam bonet kereta sambil tangan, mulut semua ditutup, mata pun tutup. Korang bayangkanlah perasaan kedua-dua orang ni betapa takut. Diorang menggigil-gigil ni sambil berpelukan lah antara satu sama lain. Rupanya diorang nak bawa pasangan ni ke tempat lubang yang digali oleh diorang macam aku cerita sebelum ni. Tolak pasangan ni dan paksa diorang untuk bagi nombor PIN. Give me your PIN number now. Give me your PIN number now. Reggie ni pun akhirnya dia pun bagi tahulah berapa nombor PIN dia. Setelah bagi tahu nombor PIN tu, diorang tidak dilepaskan tau. Diorang dicampakkan ke dalam lubang tu sama-sama, tanam hidup-hidup. Bila polis jumpa mayat diorang tu, mayat diorang berpelukan tau. Sebab kalau korang tengok pun memang pasangan Sumners ni, diorang memang pasangan yang romantik, pasangan yang sayang menyayangi. Memang pasangan bahagia lah. Kalau korang tengok dekat gambar-gambar pun korang boleh tahu. Akhirnya selepas tu diorang berempat ni happy lah, dah dapat ambil harta semua. Enjoy sana sini, tak fikir apa-apa. Sampai diorang buat parti besar-besaran untuk meraihkan kejayaan diorang tu. Tapi diorang tak fikir pula, keluarga Sumner ni, diorang tidaklah ada hanya berdua saja. Diorang pun ada juga family yang of course akan tanya khabar di mana keberadaan diorang. Selepas beberapa minggu tu, salah seorang ahli keluarga Sumner ni pun report polis. Jadi pihak polis ni langkah pertama yang dia buat, dia mula menjejaki penggunaan kad ATM dan juga credit card kepunyaan Reggie Sumner. So diorang bekukan segala credit card ke, ATM ke. Jadi bila duit tu tak dapat dikeluarkan sebab dibekukan, so pembunuh ni pun dia dah mula kelang kabut lah, dah tak senang duduk, tak dapat keluarkan duit. Mereka buat satu tindakan yang sangat bodoh bagi aku. Tapi Michael Jackson ni, dia dapat idea untuk berpura-pura menjadi Reggie Sumners dan dia call polis, dia cakap dia okey, tak perlu cari dia, he's fine. Dan polis tu memang tak bodoh lah untuk mengenali di antara suara lelaki muda dan juga lelaki tua. Memang ada different dekat situ. Jadi polis pun nak test lagi lah. Polis pun bagi tahu dia nak bercakap dengan Carol, isteri kepada Reggie. So si Michael yang bagi tahulah kepada polis, oh she's here, boleh cakap dengan dia. Tiffany ni pun ambil telefon dan dia berpura-pura lah menjadi Carol. Jadi apa yang pihak polis buat balik adalah diorang aktif credit cards, ATM cards kepunyaan Reggie ni untuk mengesan pembunuh sebenar. Dan ianya berhasil. Pihak polis ni dia jumpa Michael dan juga Carol ni sedang berada di dalam bilik hotel Enjoy bersama dengan barang-barang kepunyaan pasangan Sumner. Dan mereka berdua akhirnya disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tak faham sebenarnya apa yang ada dalam fikiran Tiffany Cole ni kerana dia mempunyai jiran yang memang baik sangat dengan dia, yang sangat berbudi pada dia, tapi kenapa dia sanggup buat macam tu? Sebab kita ni zaman sekarang susah nak jumpa orang baik macam ni di keliling kita. So bila kita dikelilingi orang yang baik-baik, kita kena hargai dan kita kena balas baik jasa baik dia. Betul tak? Okay guys, so apa pandangan korang dengan cerita aku pada kali ni? Kalau korang ada komen ataupun ada info-info tambahan ke tentang Tiffany Cole ni yang korang tahu, korang boleh komen dekat bawah. Okay? So kalau korang nak tengok next video aku, jangan lupa like, share and subscribe my video. Okay? Thank you so much. Bye. Jumpa lagi.